Hmm. Okay, okay, saya record. Kita hari ni kita akan buat, saya lompat tajuk terakhir dulu. Tajuk terlebih senang. Untuk tajuk yang bab 12 tu, kita kena ada kertas apa nama dia? Kertas graf. Okey Okey, sebelum mula apa-apa, kita ni dululah. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Cikgu buka Jamboard sekejap. Dan juga yang soalan ni Teorem Pythagoras. Okey, cikgu minta maaf banyak-banyak sangat-sangat sebab cikgu memang daripada seminggu sebelum cuti yang last tu kan. Sekejap mana? Dah berapa bulan tak Jamboard ni, cikgu pun macam confused pula. Okey, tak apalah. Cuma cikgu kan macam mana nak ni kan, kenapa dia macam tu?
Taklah. Okey. Jadi cikgu sebenarnya kaki cikgu letak daripada hari tu bulan 12. 5 hari bulan 12. Jadi cikgu terpaksa MC, masih hari lagi ni pun masih lagi MC. Okey. Jadi tak apalah, kita cuba cover yang mana kita boleh. Okey, jadi hari ni kita nak masuk tajuk teorem Pythagoras yang ni Semua dah dapat kan nota dia ni? Ni Cikgu, ya saya. saya tak dapat lagi kertas tu. Semua orang dah dapat dah kertas ni. Dia terselit selai je dekat belakang bab 12 kot. Sekejap saya terbalik. Ambil. Dia terselit selai dekat belakang bab 12 saya rasa. Sebab dia selai je. Yang lain ada tak? Jumpa tak dia punya nota ni? Ada. Ada kan? Betul kan dekat belakang bab 13, bab 12 kan? Okay, dekat Telegram saya dah sharekan untuk kehadiran. Isi kehadiran kejap Cikgu buat masa dalam Jamboard ni jap. Okay, ni yang dikatakan teorem Pythagoras. Sebelum tu saya pergi pada ni, saya tunjukkan sikit lah dekat page yang kedua. Apa yang kita akan belajar dalam tajuk teorem Pythagoras ni? Teorem Pythagoras ni kalau awak tengok dia melibatkan segitiga. Segitiga biasanya dia memang bersudut tegak lah.
kalau segitiga yang lain tu tak boleh. Kita tak boleh guna. Kita hanya guna teorem Pythagoras ni untuk segitiga bersudut tegak. Kenal tak segitiga bersudut tegak? Katakanlah saya bagi beberapa segitiga kat sini Okey, katakanlah ni A, ni segitiga. Macam gunung pula kan. Buruknya lah cikgu lukis kan. Sekejap, kita bagi ambil yang elok sikit. Okey, ni bentuk yang pertama. Okey, antara dua ni, A dengan B. Yang mana segitiga bersudut tegak? B. B. Macam mana nak tahu? Sebab dia tegak. Sebab dia tegak. Sebab sudut tegak ialah 90 darjah. Dia macam ni. Hari tu kita dah belajar guna apa nama dia tu? Jangka lukis kan yang macam tu kan. Kita dah belajar sudut kalau macam ni 90 darjah. Kalau daripada sini ke sini ialah 180 darjah. Kita ada belajar hari tu kan. Saya rasa masa PDPR kita ada belajar. Ni kalau sempat ni beberapa hari ni kita akan buat ulang kaji lah. Okey, jadi yang B ni lah yang bersudut tegak Okey, jadi untuk teorem Pythagoras sebelum kita nak kenal formula dia, dia akan bagi ni, awak tengok ni, A, B, C. Dan awak kena kenal pasti hypotenuse. Yang dikatakan hypotenuse, kalau awak tengok kat sini kan, inilah dia hypotenuse. Di mana dia mesti bertentangan dengan sudut tegak ni. Contohnya ni sudut tegak yang bertentangan dia dengan ni, garisan yang ni. Inilah yang dipanggilkan sebagai garisan hypotenuse. Okey, dia ada dua ciri-ciri dia, iaitu dia mesti bertentangan dengan sudut tegak, dan yang kedua dia adalah merupakan garisan yang paling panjang. Dia ada tiga ni kan, segitiga ni, 1, 2, 3, ada 3 garisan. Betul tak? Awak buka mic tak apa. Tak apalah awak anggapkan macam dalam kelas. Kan? Jadi tak adalah kita ni sangat. Okey, jadi kalau tengok yang ni yang paling panjang antara 3 ni. Betul? Betul. Okey, jadi sekarang ni kita tengok soalan nombor 1. A, B, C. Mana satu hypotenuse? C. C. Setuju yang lain? Setuju. C Awak pun sambil jawab dekat awak punya jawab ni. Awak punya apa nama? Kertas awak Kita tengok pula soalan nombor 2. Yang mana satu hypotenuse? Cepat. Yang mana hypotenuse? Yang mana satu garisan dia? A, E, B dengan C. Cepat. Anak-anak oi. B. B Sebab apa B? Paling panjang. Satu dia bertentangan dengan sudut tegak dan dia paling panjang dalam garisan yang ni lah. Ada lagi tak yang hypotenuse dia? Segitiga yang ni ada hypotenuse tak? Yang ni hypotenuse dia ialah E. Untuk segitiga yang ni hypotenuse dia adalah B, manakala yang ni hypotenuse dia adalah E. Sebab ada dua segitiga yang bersudut tegak kat situ kan. Setuju? Setuju. Okay. So far boleh tahu yang mana hypotenuse? Boleh. Okay, tadi ulang balik. Apa syarat hypotenuse tadi? Boleh. Dia satu bertentangan
paling panjang. Okey, satu dia bertentangan dengan sudut tegak. Dan yang kedua, apa nama dia? Dia adalah garisan yang paling panjang. Dan ingat ni hanya segitiga yang bersudut tegak saja yang kita pakai teorem Pythagoras ni. Okey, kita tengok pula apa sambungan dia. Okey, ni formula dia. Formula dia C ni lah hipotenus C ni mesti hipotenus, iaitu sisi yang paling panjang. Formula dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Inilah formula dia. Ni memang awak kena ingat. Okey, dia tak susah sangat. Okey, bila kita nak cari C, kan dua-dua ni A kuasa 2 dengan apa? Sorry. Saya buat macam ni lah ya. Aduh. Jadi kalau awak tengok formula dia C kuasa 2, kan C ni adalah yang paling panjang, manakala A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Formula dia memang macam tu, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Di mana C ni mesti yang paling panjang, jadi bila kita nak cari nilai C, jadi kita kena inilah, kan? Kita kena kuasa 2 bila pindah dia jadi punca kuasa 2. A kuasa 2 tambah B kuasa 2. So far boleh ingat dia punya formula? Kemudian katakanlah kita nak cari nilai A. Okay, A yang kat sini. Jadi apa yang kita kena buat? B ni kita pindah sini. Sini tambah, pindahkan jadi tolak. Okay, saya buat formula dia kat sebelah lah ya. Formula asal dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey, jadi bila kita nak cari nilai A sama dengan C kuasa 2. B kuasa 2 ni tadi sebab tanda tambah kat sini, bila pindah dia jadi tolak. Ni tadi masih lagi kuasa 2, saya tertinggal. Okey, jadi bila kita nak cari nilai A, kan, jadi kita kena C kuasa 2 tolak B kuasa 2, tak berubah. Itu cara dia. Boleh? Ada apa nak tanya? Boleh ke? Boleh tak? Ada apa-apa soalan? Boleh. Boleh. Okey, jadi sekarang ni kita buat latihan B soalan 1 sama-sama.
Okay, sekarang ni kita tengok pada soalan ni. Latihan B, soalan nombor 1. Okay, apa nilai? Kita cari nilai di setiap satu dulu. Okay, yang mana dia C? Sini tadi kita tahu dia adalah hypotenuse. Apa nilai C kat sini? X. X, bagus. A dia? 8 boleh. 8 pun boleh. Ni pun boleh. 6 pun boleh. Jadi 6. Jadi formula dia tadi kita tahu bahawa C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi macam mana kita nak tukarkan benda ni? Jadi kita tukarkan dengan huruf-huruf tu, dia jadi X kuasa 2 lagi sama dengan apa kelas? A tadi kita gantikan dengan nombor apa? 8. 8. Bagus. Siapa tu? Siapa yang jawab? Oh, Alisha Najwa Alright, bagus. Alisha Najwa kelas mana? 1 Wira. 1 Wira. Okey, terima kasih. Okey, 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey, so far boleh ikut? Okey, X kuasa 2 ni saya tak pindah lagi tau. Biarkan dulu. 8 kuasa 2 kita dapat berapa? Cepat, ingat tak 8 kuasa 2? Awak dah boleh pakai kalkulator. Kalau tak ingat, buka je lah kalkulator tu tekan. 8 kuasa 2. Apa dia 8 kuasa 2? 8 kuasa 2 ialah 8 darab 8. Mana dia darabkan 8 tu 2 kali. Kalau dia kata 8 kuasa 3 sama dengan, sorry, apa pula saya buat macam ni. 8 darab 8 darab 8. Lagi sekali. Ataupun kalau awak boleh menggunakan kalkulator. Ini kalkulator cikgu. Awak tekan je terus. Nombor 8. Lepas tu rasanya dekat atas tu ada butang X kuasa 2. Ada tak? Dapat 64 cikgu. Betul. Bagus. 64. Alisha lagi Amira. Ha? Amira. Alira kelas mana pula? Oh, Amira. Okey. Bagus. Saya suka kalau ramai yang respon ni. Tak adalah cikgu rasa cikgu cakap seorang-seorang. Okey, jadi 6 kuasa 2 pula apa? Dapat berapa? 36. Okey, bagus. Saya padam Okey, lepas tu kita tambahkan 64 dengan 36. X kuasa 2 ni saya belum selesaikan, saya bawa lagi Jadi 64 tambah 36 kita dapat berapa? 100. Betul. Dah kira ni dapat 100, barulah awak cari punca dia. Sebab kuasa 2 tadi kita nak hilangkan kan, jadi kita kena pindahkan dia jadi punca kuasa 2. Kan sebab kuasa 2 ni kita nak menyeberangkan. Kan tambah pindah jadi tolak pindah jadi tambah. Okey, darab jadi bahagi jadi darab. Kalau kuasa 2 jadi punca kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni berapa punca kuasa 100? Pandai tak cari kat kalkulator? 10. Betul. Jadi jawapan dia X sama dengan 10. Boleh dapat? Boleh. Okey. Okey, salin dulu. Dan sambil tak fahamkan, saya tipik soalan yang kedua. Nanti dah siap bagi tahu Saya bagi awak 2 minit untuk salin.
Apa tu? Kenapa mulut adik? Kering. Bukan. Ni kelakar lah adik. Adik memang kelakar. Hello. Ambil kami betul lah adik. Mi. Oh, cepat ambilkan air. Mi. Ambilkan air. Macam mana ambilkan air? Dah ke? Anak-anak, dah ke belum? Nak oi. Belum. Belum lagi, tengah salin lagi. Okey. Ah. Okay, saya bagi lagi seminit bagi yang belum habis salin. Azam. Azam. Okey, boleh saya pindah pada soalan seterusnya? Hello? Boleh. Boleh. Okey, boleh Okey. Sekarang ni. X sama dengan 25. Tak boleh. Ambil buka apa tu belajar. Okey, kita tengok kat sini. X sama dengan, okey, kita kenal pasti dulu. Kat mana dia punya C ni? Yang 25 ke? 25. Okey, bagus. Sinilah C kan. A dia? 7. Boleh. A sini, B sini pun boleh. Kalau terbalikkan pun boleh. Yang penting C dia tempat yang paling panjang yang dia paling panjang dan juga bertentangan dengan sudut tegak. Okey, jadi cuba kita ubah dia kepada formula A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Okey. Jadi macam ni kita nak masukkan dia punya persamaan ni. Apa nilai C ni tadi? 25. Betul, 25 kuasa 2. A dia? 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 tambah? X kuasa 2. X kuasa 2. Kita tak tahu nilai X kan? Kita cari nilai X sekarang. Okey, lepas tu dah rasa kita kena buat apa ni? Kita pindahkan 7 ni. Pindahkan ke sini. Bila pindah dia jadi apa ni? 25 kuasa 2. Kalau awak tengok sini positif. Jadi bila pindah jadi negatif. Dia jadi tolak. Boleh ikut? Apa tu? Boleh ikut Jadi sama dengan X kuasa 2. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok. 25 kuasa 2 X ni saya bawa ke depan. Okey, 25 kuasa 2 dapat berapa? $625. Okey, betul. 625. Lepas tu tolak dengan 7 kuasa 2. 7 kuasa 2 dapat berapa? 49. 49.
Okey, X kuasa 2 ni belum selesai lagi. Jadi saya bawa turun. 625 tolak 49. Dapat berapa? 576. 576. 76. Jadi boleh tak kita cari nilai X sekarang? Macam mana nak cari nilai X? Okey, ni kuasa 2. Bila pindah sini, sebelah sana jadi apa? Jadi apa kelas? Ingat tak lagi tajuk ni, pindah-pindah ni? Dia jadi punca kuasa 2. Okey, jadi punca kuasa 2 bagi 576. Ni bukan 24. bahagi. Dapat berapa? 24. Dapat 24. Jadi X dia ialah 24. Yang ketiga ni nanti saya nak suruh awak cuba sendiri. And then snapkan jawapan kat saya dalam Telegram. Okey, salin dulu yang ni. Kan kita cuba yang ketiga. Kenapa saya dengar suara pelajar perempuan je ya? Apa jadi dekat pelajar lelaki ni? Senyap je. Cikgu, boleh tak nak buat soalan nombor 3 tu dulu? Boleh. Yang ni awak dah salin ke dah siap? Dah. Boleh. Awak buatlah dulu tak apa. Siapa dah siap soalan 2 ni boleh cuba soalan 3. Pasal awak tampal je. Snap jawapan letak dekat dalam grup kita yang ramai-ramai tu ya. Bertiga ni nampak senang je. Dah siap? Boleh cuba soalan nombor 3 dan siapa dah siap nombor 3 tu boleh tipikkan jawapan dekat dalam Telegram. Buat ya, semua orang jangan tak buat. Buat macam kita dekat dalam kelas. Awak semua boleh buat kan, paksa diri awak. Ni kita dah nak periksa minggu depan. Kalau setakat awak tengok je apa saya buat, awak tak buat, yang masuk periksa awak yang bukan cikgu. Kalau kita habiskan terus tajuk ni boleh tak? Saya rasa dalam sampai pukul 4.30 kot.
Dah ke? Dapat tak? Tadi siapa? Dah siap belum? Untuk exam ni pastikan awak ada kalkulator Ada kalkulator, ada apa nama dia? Jangka lukis semua tahu awak kena bawa. Pembaris. Jangan pinjam orang lain punya sebab pinjam orang lain punya nanti sekarang kita mengganggu orang lain pun nak exam sama. Dah ke? Kejap. Cepat. Fatin, buat tak Fatin? Buat. Cikgu, Ya. saya dah solve tau. Tapi yang soalan akhir dia tu, jawapan akhir dia tu, dia dapat pecahan batu banyak-banyak. Oh ya ke? Tak apa, awak Ha. sharekan jawapan dulu. Kita tengok kat mana yang mungkin awak tersilap ke ataupun mungkin soalan pula juga tersilap kan? Tak apa. Okay. Yang penting cuba. Jangan tak cuba, tengok je kita takut nak cuba kan. Tak boleh macam tu. Okay, sharekan dekat Telegram, nantikan saya uploadkan. Dah kan Mira? Dah snapkan ke? Kejap cikgu, kejap. Nak hantar. Okay. Kalau dah bagi tahu Cikgu, dah. Okay, sekejap. Cikgu tengah. Okay. Saya dah nampak dah kat mana silapnya. Right, tak apa. Ini namanya kita belajar kan. Okay, apa pun. Tahniah pada Amira sebab berani cuba. Ni yang cikgu suka ni. Kat periksa nanti sekarang kita kan jangan takut-takut lah. Buat latihan pun sebenarnya kita kena macam tu. Dia tak naik lagi kat situ. Oh patutlah. Salah tempat. Okay, kita tengok daripada sini Okay, yang kat sini operasi dia betul. A kuasa 2 tambah B kuasa 2.
Okey, yang dekat sini pun betul dia gantikan di mana dia ambil X ni sebagai digantikan C. Lepas tu 14 dengan 9 ni tak kisahlah A dengan B tu. A dengan B tu kita tak kisah yang mana. Yang penting C tu kena betul. Hypotenuse dia. Okey. Amira mula tersilap jawab masa kat sini. Sebenarnya awak boleh terus selesaikan je ni. Jadi dia sepatutnya jadi macam ni lah ya. Cikgu tuliskan jawapan yang betul. X kuasa 2 sama dengan 14 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. Jadi awak akan dapat X kuasa 2 ni 14 kuasa 2 dapat 196 tambah 9 kuasa 2 dia jadi 81. 196 tambah 81 dapat berapa? Tu 277. 277 Kenapa pula 8 tak saya ni tiba-tiba X. Okey, jadi X kuasa 2 dapat 277. Jadi X sama dengan punca kuasa 277. Dapat berapa? Apa punca kuasa 277? Cikgu ni tak hafal punca kuasa pada besar ni. Dapat tak? Berapa punca kuasa 277? Dia dapat 16,643. Kita letak 2 titik perpuluhan je lah. 16,64. Okey. Tak apa dapat perpuluhan pun. Awak kira pakai kalkulator kan? Okey. Boleh Awak kena ingat sebab X ni adalah hypotenuse. Dia mesti lebih panjang. Kalau ikut jawapan Amira tadi, ni 14, ni 9, ni 10. Sekali imbas pun dah nampak dia sebenarnya jawapan tu tak betul. Okey. Tapi kalau yang ni dia lebih logik lah sebab tengok X dia 16. Lebih panjang daripada yang ni. Okey. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Ada sebarang pertanyaan? Hello? Boleh? Tak ada. Okey, cepat saya bagi 2 minit untuk salin.
Dah? Boleh cikgu pergi pada soalan seterusnya? Boleh. Semua ni dah isi kehadiran ke? Dah. Yang cikgu bagi kat Telegram ada tak sesiapa yang nama dia tak ada bagi tahu Akmal Danish Akmal Danish ni pelajar baru ke? Okey. Awak tak apa? Tak ada nak masuk? Okey, awak pelajar baru yang satu saga tu Okey. Nanti kan saya ni kan ni. Sebab saya rasa saya belum nak masukkan nama awak dalam tu. Alright. Lepas tu kita dah ni. Boleh saya pergi pada soalan seterusnya Akmal Danish boleh ikut apa yang saya ajar tadi? Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Okey, saya pergi pada soalan seterusnya iaitu latihan C. Macam mana kita nak selesaikan masalah? Kan dia bagi kita kat sini. Melalui soalan ni, dia bagi kita PQ dengan QR dia tak bagi. QSD pun dia tak bagi. Okey, tapi dia bagi kita 24 dengan 30 ni. Okey, jadi macam mana kita nak cari? Okey, kalau kita dapat soalan macam ni, ada siapa-siapa yang rasanya dia tahu nak jawab? Ataupun kalau tak nak buang masa, cikgu terus pergi pada macam mana cara nak jawab? Ada siapa yang rasa-rasa dia tahu? Tak. Tak ada nak ni Okey, tapi tak apa. Sebab kadang-kadang memang soalan dia macam ni. Periksa. Okey, dia bagi sebabkan dia bagi maklumat yang kalau awak tengok ni ada dua segitiga yang bersudut tegak. Ni yang kecil, kemudian yang ni yang besar. Betul? Kalau yang besar ni, saya lukiskan kat luar ni lah Kalau segitiga yang besar, kurang macam ni lah. Dia bagi sini P, sini Q, sini S. Sini R, sini S. Okey, ni kita tak tahu berapa tapi di sini dia dah bagi 24, sini 30. Kalau yang besar ni Kalau yang kecil pula, kita ambil segitiga yang ni, kita akan dapat macam ni lah. Lebih kurang. Saya namakan sini P, sini S, sini Q. Setuju? Okey, lepas tu kita tak tahu sini berapa, kita tak tahu sini berapa, tapi sini kita tahu 24. Okey, yang ni pula dia bagi sini 24, sini 30, dia suruh kita cari yang sini. Awak rasalah antara dua segitiga ni, yang mana awak boleh selesaikan? Segitiga yang besar ni ke ataupun segitiga yang kecil? Yang mana kita perlu selesaikan dulu? Boleh tak kita selesaikan yang kecil? Ada dua tempat ni yang kita tak tahu. Kita boleh cari tak dia punya nilai hipotenus dia? Kalau ikut formula C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Kita boleh selesaikan tak yang ni? Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau yang besar ni boleh selesaikan tak? Boleh. Boleh. Sebab apa? Dia hanya bagi satu je tempat yang ni kan. Jadi, mula-mula kita kena selesaikan yang kecil ni dululah. Jadi macam mana kita nak selesaikan yang kecil? Okey, ni saya buat garisan sikit.
Okey. Macam ni kita nak buat persamaan dia untuk yang kecil. 24, okey, katakanlah sini ialah X. Okey, macam ni kita nak buat persamaan dia. Hanya aiskrim campur. Coklat dengan gula. Lama aku tidak. Anak aiskrim. Cepat, macam mana kita nak selesaikan? Yang mana satu nilai C dia? Yang mana satu hipotenus dia? Kelas? 30. Betul. 30 tu lah yang hipotenus dia sebab dia bertentangan dengan sudut tegak ni kan? Okay, jadi hipotenus dia adalah 30. Jadi macam mana dia punya persamaan? 30 kuasa 2 sama dengan apa? X kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Sebab ingat tadi formula dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C tu mesti hipotenus yang paling panjang. Lepas tu nak kena buat apa? Kita nak kena tinggalkan X saja kat sini. 24 ni kita bawa ke sebelah sini. Boleh? Boleh ikut? Saya ingatkan tadi macam yang ni. Jangan tersilap macam ni. Macam ni sebenarnya X dah siap-siap. Awak jangan pindahkan. Sebab dah betul-betul X dia tu yang kita nilai nak cari dah ni. Okey, jadi tapi kalau macam soalan ni, X dia dekat sini. Kita nak cari nilai X. Jadi kita perlu pindahkan yang ni ke sini. Sebab kita nak tinggalkan X saja sebelah sini. Boleh ikut? Boleh ikut tak? Respon. Saya perlukan awak punya respon Boleh. Okey. Ni pelajar lelaki ni langsung tak respon. Buka mic. Saya tak nampak. Saya memang dah lah tutup ni benda ni semua. Jadi awak buka mic. Okey, jadi lepas tu macam mana kita nak buat? Kita pindahkan X saja. Tinggalkan X saja. Sorry. X kuasa 2. Jadi tadi 30 kuasa 2. Sekarang ni tambah belakang ni. Tambah 24 kuasa 2. Jadi bila kita pindah, dia jadi apa? Tolak. Bagus. Dia jadi tolak. Okey, jadi sekarang ni kita dah boleh selesaikan. Ada orang masuk ke? Okey, jadi 30 kuasa 2 kita dapat 900. Tolak dengan 24 kuasa 2. Ini cikgu tak hafal. $576 sama dengan X kuasa 2. Di 900 tolak 576 kita dapat 324. Cari kuasa 2 dia. Saya terbalikkan jadi X dekat depan. X sama dengan 374. X kuasa 2 Jadi kita nak cari nilai X sama dengan punca kuasa 2 374. Jadi kita cari 374 tadi kuasa 2 dia, punca kuasa 2 dia dapat 18. Dapat tak?
Kena dah tak ada. Krim. Dah habis dah ni? Belum. Sebelah gelas. Okey, boleh? Boleh. Kelas? Okey. Sekarang ni kita tengok 18. 18 tu nilai kat sini tau. Sekejap saya tambahkan lagi satu page. Cikgu, 900 tolak 576, 324. 324 Terima kasih. Cikgu salah salin tadi Sini pun 324 dah kan? Tadi betul tak jadi 18? Betul. Kuasa kita cikgu tersilap Okey, terima kasih. Okey, 18 tu tadi dia dapat dekat sini lah. Nilai dekat sini. 18. Okey. Apa maksud ni? Sekarang ni. Apa maksud benda ni? Benda ni menunjukkan bahawa P ke Q dengan Q dengan ke R adalah sama panjang. Boleh? Boleh faham ya? Jadi kalau dia sama panjang, panjang ni semua 18. Jadi kalau separuh ni je berapa ni? P ke Q berapa? 9. 9. Macam mana dapat 9? 18 bagi 2. Ya, 18 bahagi 2. Awak dapat 9. Jadi sini ni 9. Okey, dah boleh cari QS ke belum? Sekarang ni kita dah boleh mula cari QS. Betul tak? QS ni katakanlah kita letak dia sebagai C. Jadi C kuasa 2 sama dengan apa? Cepat. C ni dia punya hypotenuse kan? Garis yang lagi 2 tu. Apa nak letak? Apa nombor-nombor dia? Dah boleh nampak kan daripada segitiga ni? Cepat respon. Ulang balik. Apa? Tak dengar. Hello? Respon ni ramai-ramai ni tadi mana ni? Ini jejaka. Ni saya tak tahu apa jadi. Farish Irfan. Ramai sebenarnya. Mana orang-orangnya ni semua? Adam Fahmi, Akif. Dulu ada Yusrin. Ni Yusrin dah tak ada, terus hilang dah semua suara. Apa jadi? Cepat, apa nilai A dia kat sini? 9. Nanti periksa ni saya tak boleh nak ni awak tahu. Awak kena cuba juga. Tambah 24 kuasa 2. Kita fokus pada segitiga yang kecil ni dah. Sebab kita nak cari QS. Jadi QS dia ni C yang kita nak cari. Dia bersamaan 9 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2 lah.
Okey, jadi kita cuba selesaikan. 9 kuasa 2 dapat 81 dan 24 kuasa 2 kita dapat jadi apa? 24 576. Tambahkan dengan 81 jadi kita dapat 657 C kuasa 2 Jadi macam ni kita nak cari C. Punca 657 punca kuasa 2 dia kita akan dapat 25.63. Dah, tu jawapan dia. C ataupun sebenarnya dia sama juga dengan QS. Okay, so far ada soalan? Apa yang tak ada? Yana Kristina. Yana Kristina, apa yang tak ada? Oh, okay, faham. Tak ada, tiba-tiba tak ada. Saya pun confused. Alright. Okay, ni dah salin, dah siapkan? Kita nak pergi pada soalan seterusnya. Okay, belum. Okay, Rosnaini boleh salin dulu habiskan. Saya bagi awak 2 minit. Dah ke? Saya pergi pada soalan seterusnya. Cari perimeter kawasan berlorek. Ingat hari tu kita dah belajar perimeter dan luas. Saya rasa sebelum kita naik sekolah hari tu. Okay, perimeter dan luas. Luas maknanya dia punya apa? Contohnya kalau kita nak letak tiles dekat rumah, kan? Jubin kat rumah, okay, itu kita perlukan luas. Tapi kalau perimeter ni, dia pagar keliling. Boleh nampak boleh faham beza jubin dalam rumah dengan pagar ataupun dinding sekeliling dia. Kalau perimeter dia adalah dinding dia. Berapa panjang dinding dia nak ataupun berapa panjang pagar yang dia perlu buat. Boleh faham Jadi sekarang ni kita nak cari perimeter, dia punya keliling dia. Okey. Saya rasa yang ni tak ada masalah kan? 11, 12, 17, 4. Tapi kita nak cari yang sini. Yang sini ni yang kita tak tahu. Jadi macam mana kita nak cari?
Okey, kita dah tahu ini adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Boleh cari sini tak panjang dia berapa? Katakanlah ni saya letak sini A, sini B, sini C. A dengan B tu kita boleh cari tak? Siapa tahu? Siapa boleh bagi saya nilai A tu berapa? Sekarang ni kalau dia bagi ni adalah sebenarnya segi 4 sama. Panjang ni dengan bawah ni sama, sini dengan sini adalah sama. 6. A sama dengan 6. Macam mana boleh dapat 6? 17 tolak 11. Okey, bagus. Siapa tu? Fatin. Fatin Nuraina. Ha. Okey, very good Fatin. 17 tolak 11 kita dapat 6. Kan? Sini 17, sini 11. Jadi kita tolak je 17 tolak 11, sini kita dapat 6. Baki dia kat sini. Okey, B. Boleh bagi tahu saya nilai B berapa? Cara dia sama juga. Siapa nak cuba? Kelas. 8. Tu suara siapa comel sangat tu? Macam mana boleh dapat 8 tu? Suara siapa yang comel tu? Macam mana boleh dapat 8? Budak perempuan sangat bagus hari ni. Ramai yang jawab. Ada Fatin, ada tadi siapa? Ada Amirah, ada tadi Arisha jawab. Ada lagi beberapa orang. Tapi saya tak dengar pelajar lelaki jawab. Pelajar lelaki ni tengah main game ke tengah dengar apa cikgu ajar ni? Nak kena sepuk juga satu-satu ni korang. Kalau depan mata memang dah kena sepuk dah korang ni. Okey, cepat B. Macam mana nak cari? Caranya samalah juga kan? 12 panjang kat sini tolaklah dengan 4. Dapatlah dia punya ni 8 sebab jumlah kat sini adalah 12. Tolak dengan 4 dapat 8. Sebab sini dengan sini adalah sama panjang. 12 tolak 4 sama dengan 8. Okey, dah boleh cari nilai C ke belum sekarang ni? Macam mana kita nak cari nilai C? C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Apa nilai A ni tadi? 6 kan? Letak kuasa 2. Kemudian 8 kuasa 2. Okey. Kita buat turun lagi. C ni sebab belum selesai. 6 kuasa 2 dapat 36 tambah 8 kuasa 2 dapat 64. Jadi bila kita tambahkan dapat 100. C kuasa 2. Jadi nak dapat C sama dengan punca kuasa 2 bagi 100. Dapatlah 10. Jadi siapa boleh bagi tahu saya berapa perimeter kawasan Belorek? Perimeter dia, kita ambil lah yang keliling dia ni. Kan 11 tambah 12 tambah 17 tambah 4. C dia kita dah dapat 10 tadi. Tambahkan sekali dengan 10. 12 tambah 11 tambah 17 tambah 4 tambah 10. Kita dapat berapa ni? 54. Berapa? 54. 54 Dah. Itu je lah jawapan dia.
Kalau besok pagi dalam pukul 10 boleh tak kita buat kelas lagi? 10 sampai pukul 12. Boleh. Sebab kita ada lagi yang satu lagi bab kita tak cover. Lepas tu kita nak buat ulang kaji kan? Buat ulang kaji hari 9 darab 17 dan tolak 11 bagi dengan 6. kan sebab korang periksa hari Khamis kan? Taklah. Dan saya masih lagi MC minggu depan. Saya free hari Isnin dengan Selasa. Selasa tu cuti. Okey, kita buat Sabtu pagi. Nanti saya bagi masa dia. Isnin petang dengan Selasa pagi. Boleh? Boleh. Kau punya ni tak boleh pakai ni lah, Dik. Oh, ya Allah, telefon kau. Banyak ke? Telefon kuning tu dah charge. Tengoklah. Bubul sama Nanti kami korek pakai tu. Apa? Tu. Korek guna apa? Di charge dulu. Mana dia punya charger? Kau nak korek guna apa? Nantilah nanti Mijat buatkan. Apa tu Dik kat luar? Okey dah ke? Astagfirullahaladzim. Adik, janganlah kacau. Silin. Baiklah, dia nak suka hati je. Oh, kenapa? Kacau orang tengah buat kerja. Tak ni nak kerja. Okey, kita pergi pula pada yang seterusnya iaitu akas. Menentukan satu segitiga adalah segitiga bersudut tegak. Kita nak tengok sama ada satu segitiga bersudut tegak ataupun tak. Sebab tadi pun saya dah cakap dengan awak, teorem Pythagoras ni. Arfan, kat sini. Tongkat tu. Azam. Kau simpan tongkat ni dalam bilik nenek sebelum ada kaca pecah. Tak apalah, ni tak pakai tongkat pun tak apa. Dah cepat. Ada pun nak pemikiraan. Dah cepat. Alah tu berbagi. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kita tengok saya dah cakap tadi teorem Pythagoras ni tadi dia mesti segitiga bersudut tegak. Macam ni. Kat sini ni ada 90 darjah. Untuk dia. Mata. Nak buat apa? Dia nak tulis. Okey, kertas recycle lah Dik lain kali. Buka file atas nak tulis. Ya. Dia macam tu ni segitiga maknanya bersudut tegak tu, inilah maksud dia. Okey? Jadi macam mana kita nak tahu sesuatu segitiga ni bersudut tegak ataupun tak? Kita boleh pakai family pula formula yang C kuasa 2 tambah A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi kalau kita tengok daripada segitiga yang ni, dia punya C kuasa 2 dia ialah C ialah hipotenus, mesti yang paling panjang. 25 kuasa 2. A kuasa 2 dia ialah boleh pergi belakang tak? 7 kuasa 2 tambah 24 kuasa 2. Okey. Jadi kita tengok kat sini. 25 kuasa 2 dapat 625. Manakala 7 kuasa 2 dapat 49 dan 24 kuasa 2 dapat 575.
Okey, jadi 49 tambah 576. Jadi dia dapat 625 sini pun dapat 625. Apa yang berlaku? Yang ni saya bawa turun bawah je. Yang ni saya selesaikan dapat kat sini. Jadi awak nampak tak jawapan akhir dia adalah sama? Boleh? Boleh tak nak-nak? Boleh. Jadi bila jawapan dia ni sama, kita dapat tunjukkan bahawa yang ni merupakan segitiga bersudut tegak. Sebab jawapan akhir ni tadi kita buktikan dia sama. Okey? Ada apa-apa soalan? Saya nak pergi pada soalan yang terakhir. Okey, jadi sekarang ni kita tentukan yang ni bahawa dia segitiga bersudut tegak ataupun tidak. Okey, boleh bagi tahu saya yang mana satu hipotenus? 20, 18 ke 12? 20. 20. Hipotenus ni kita tahu dia mesti yang paling panjang kan? Jadi formula dia C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C ni kita ambil nilai 20 lah. 20 kuasa 2 sama dengan A dia mana? Tak kisahlah mana 12 ataupun 18 ni, tak kisah. Okey, jadi kita sekarang ni kita senaraikan. 20 kuasa 2 dapat 400. Okay, sambung sebelah sini. Sama dengan 12 kuasa 2 sama dengan 144. Manakala 18 kuasa 2 kita dapat 324. Kita selesaikan 144 tambah 324 kita dapat 468. Jadi sama ke tidak sekarang ni? 400 sama tak dengan 468? Tak sama. Tak sama kan? Jadi bila tak sama, segitiga ni adalah bersudut tegak ataupun tak? Tak. Bukan. Betul. Bagus. Jadi faham ya? Okey. Esok kita jumpa lagi dalam pukul 10. Kita akan buat yang bab apa nama dia tu? Bab yang ni lah bab apa nama dia? Graf tu yang bab 12 tu. Saya tuliskanlah masa dia dekat ni jadi kita boleh rujuk nanti saya sharekan ni. Ni kira-kira kita buat kelas tambahan lah ya. Sabtu pukul 10 sampai 12 esok tengah hari. Ahad pun dalam macam tu lah 10 hingga 12 tengah hari. Boleh? Boleh. Isnin lepas balik sekolah jadi kita boleh dua-dua kelas pun masuk. Kita lambat sikit pukul 3. Pukul 3 boleh? Sempat kan balik sekolah? Dan juga hari Selasa, sebabkan hari Selasa ni cuti. Jadi kita buat 10 hingga 12 tengah hari. Hari Rabu saya tak dapat buat sebab saya ada kena ke sekolah untuk kelas tambahan tingkatan 5. Jadi memang saya akan jumpa awak mungkin selepas 24 hari bulan Awak doakan saya kaki saya cepat okey tapi nampaknya progres dia alhamdulillah saya dah boleh mula berjalan
Tapi memang perlahan lah. Kan? Perlahan dia, saya pun baru belajar tak pakai tongkat hari ni. Kaki masih sakit lagi. Tapi awak doakanlah saya cepat sembuh. Okay, jadi saya jumpa lagi awak esok pukul 10 pagi. Sekian saja sampai hari ni. Kita jumpa lagi. Ya, ada apa-apa nak tanya? Yang angkat tangan tadi? Kita salah angkat? Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa besok. Terima kasih, Terima cikgu. kasih cikgu. Sama.